Orang yang putuskan silaturahmi ya, tak boleh putuskan silaturahmi. 119 sampai perenggan. Dan telah mengeluarkan oleh Asbahani, adalah kami duduk di sisi Nabi SAW. Maka bersabda Nabi SAW, jangan sekedudukan akan kamu dengan orang yang memutuskan keluarganya. Maka berdirilah kamu daripada perhimpunan itu. Maka datanglah ia akan mak muda baginya, yang telah di antaranya keduanya itu setengah daripada suatu perbantahan, dan meminta ampun ia perbantahannya itu, kemudian kembali pada majlis perhimpunan dahulu itu. Masya Allah. Seorang duduk ya, seorang duduk datang majlis, Nabi bilang sama sahabat, jangan duduk dalam majlis yang ada orang yang putuskan satu rahmi. Nabi tegah. Dalam majlis kita tengah duduk-duduk, tak tahu ada orang kaki arak datang. Kita suka tak? Terus tak minat lah. Tak maaf ya, saya minta diri ada urusan. Tengah duduk-duduk bincang, datang orang, apa namanya orang sekarang sebut, matpit apa tu, betul ya, matpit matpit ataupun Pak Gian, lebih kurang lah tu, sepupu, dia gitu ya, datang hoyong ayang, bang tu, kita suka tak selesa? Pun tak selesa juga. Orang kan putuskan satu rahim tu lagi besar dosanya. Maka dia datang begitu, Nabi bilang jangan duduk. Jangan duduk, kita jangan duduk dalam majlis tu. Orang tu suruh mongso, dia angkat kaki, dia jalan, minta maaf dia dengan mak mudanya, mak tirinya. Begitu. Selalu orang kalau ada 2-3 mak jadinya gitu tau. Hati-hati orang ada 2-3 isteri, tak boleh tidak, awak kena jalin antara dua keluarga awak. Antara madu dengan madu tak nak berbaik sangat pun tak apa. Sampai mesra boleh makan sepinggan, tak payahlah. Asal kau tak berterkam sudah. Tapi dengan anak tak boleh tidak. Adik-beradik mesti mau jalin, dan jangan pandang 2 mak 3 mak, pandang semua anak, semua adik-beradik. Jangan bilang saya anak mak pertama, marahkan. Kalau tu oleh ulama yang ada anak sampai bini sini semua anaknya jadikan satu. Kalau time kuliah time apa, semua anaknya daripada 3 isteri, 4 isteri kumpul jadi satu. Tak kasih sebut saya anak itu anak mak 1, anak mak 2. Tak boleh sebut. Saya anak sulung daripada mak ni. Tak boleh. Sama sekali anak bapa. Semua sekali anak. Semua bin bapa. Saya anaknya daripada mak ini 2. Anak mak ini 3. Anak mak ini semua. Semua sebut. Saya anak nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ikut semua daripada. Tak kira mak mana. Tapi ikut daripada bapa. Semua gitu. Jadi disatukan dalam gitu. Satukan dalam bin. Satukan dalam jemaah. Satukan dalam kuliah. Kalau tidak nanti susah. Pembahagian harta jadi gaduh. Kadang-kadang pasal perkara sikit, jadi dengan orang lain boleh baik, dengan adik-beradiknya bertemu pun belum yang ada orang. Tak boleh. Kena jalinkan, tak boleh tidak. Kalau awak menjadi isteri pulaknya, isteri kedua, kalau isteri pertama, tak boleh halang suami kalau nak bawa anak-anak awak jumpa adik-beradiknya. Sebab tu adik-beradik dia, awak nak jadikan pemutus silaturahim. Yang ada orang, tak mau, jangan bawa anak saya jumpa sama anak saya. Tak boleh. Awak jadi pemutus silaturahim. Berdosa besar. Berdosa besar walau sembahyang sekalipun, berdosa besar. Nabi tak kasih duduk. Kalau ada orang itu dalam majlis, jangan duduk dalam majlis itu. Orang tu terus minta maaf sama keluarga tirinya, balik semula datang duduk. Begitu ya. Tak boleh ikutkan emosi. Hukum Allah nombor 1. Nanti marrabbuka dapat jawab. Waman ikhwanuka tak dapat jawab. Kerana putuskan silaturahmi. Tak ada, saya tak putuskan siapa. Awak tak kasih anak awak jumpa sama adik-beradiknya. Tak awak memutuskan tu namanya. Kadang orang tak perasan. Dia dengan semua orang dia baik. Dengan side lagi satu dia tak baik. Tak boleh tidak. Tengok ya. Orang ada mak muda ni ada cerita begitu ya. Ada mak muda ceritanya begitu. Tak boleh tidak ya. Jadi kalau tuan-tuan kalau dah ada plan lah nak pasang cawang lagi 2-3, kena fikir baik-baik ini semua. Tak boleh tidak ya. Anak-anak kita tetap anak-anak kita ya. Sayyidina Ali marah ya. Sayyidina Ali halang Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jangan kasih anak-anaknya, jangan duduk campur dengan orang-orang yang putuskan silaturahmi. Aku pandang dalam Quran mereka dilaknat dalam 3 tempat dilaknat. Maka orang dilaknat kan jahat tu namanya ya, orang jahat tu namanya ya. Orang berzina dilaknat, orang minum arak dilaknat, semuanya tu. Orang putuskan silaturahmi dilaknat pada 3 tempat dalam Al-Quran. Sayyidina Ali Zainal Abidin larang ya. Dan diceritakan daripada Baghir bahawa sesungguhnya bapa Zainul Abidin berkata, ya, jangan engkau berbuat sahabat akan orang yang memutuskan keluarga, maka bahawa sesungguhnya aku dapati akan dia laknat di dalam kitab Allah Ta'ala 3 tempat. Ni ayatnya. Imam Haddad pun ada tukil kata gini, Ali Zainal Abidin ya.
cakap kepada anak-anaknya Al-Bagir, mengatakan jangan duduk dengan orang-orang kan putuskan silaturahim. Aku tengok mereka dilaknat pada 3 tempat dalam Al-Quran. 3 tempat tu, satu laknat aja dah cukup ya. Dalam Al-Quran pulanya 3 tempat dilaknat. Jangan, ini bukan perkara kecil tuan-tuan ya. Patahkan sombong kita, patahkan ego kita, patahkan angkuh kita. Ini Allah yang punya hukum. Kena jalin, bukan boleh ikut kita punya suka ya. Bukan pasal dianya, pasal Allah, Tuhan kita. Pasal kita hamba Allah, wajib patuh cakap Tuhan kita. Dianya kita suka tak suka lain cerita. Allah punya perintah kena junjung. Kalau ikut semua tak suka, sembahyang pun tak suka. Cari yang halal pun tak suka. Nak puasa pun tak suka. Nak ke jemaah pun tak suka. Kalau ikut tak suka, banyak kita punya tak suka. Tak boleh, kita hamba Allah, barang diingat. Kita akan menjawab depan Allah Ta'ala. Tak boleh ikut kita punya suka tak suka. Berdosa. Berdosa ya. Ada orang tak cukup dia kasih semua keluarganya semua suruh boykot. Kalau dia tak agree dengan satu orang, dia kasih tahu semua saudara maranya semua suruh boykot yang sana punya. Dah jadi orang bilang tahu geng Cina becak. Geng Cina becak gitu. Kalau gaduh satu semua jadi gaduh begitu ya. Oh ni geng Cina becak kita bilang ya. Kalau gaduh satu jadi gaduh semua. Tak cukup satu dia ajak semua satu grup dia anti grup ini. Ya jadi gaduh sekali ya. Maka adalah segala orang yang memutuskan rahimnya itu tiada masuk ke dalam syurga seperti yang telah tersebut di dalam beberapa hadis Nabi SAW, tetapi adalah rohnya kemudian daripada matinya berhimpun semuanya itu di dalam telaga Barhut di atas mulut neraka Jahannam. Ya Allah. Telaga Barhut ni apa ya? Telaga Barhut di negeri Hadramut. Roh ni, cerita roh kan apa, orang-orang Quraisy tanya orang Yahudi, kita nak tanya Nabi Muhammad apa? Nak menunjukkan dia apa Nabi ke tidak. Ditanya 3 perkara. Kalau dia boleh jawab semua, dia bukan Nabi. Kalau dia tak boleh jawab semua, dia bukan Nabi. Tanya tentang apa Ashabul Kahfi. Tanya tentang Al-Qarnain. Tanya tentang roh. Al-Kahfi, Al-Qarnain, Allah turunkan wahyu jawab. Tentang roh, Allah turunkan wahyu. Wa yas'alunaka 'anir roh, qul roh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang urusan roh, katakan roh adalah urusan Tuhanku. Roh urusan Tuhanku ya. Jadi roh ni perkaranya abstrak sekali. Rohnya abstrak sekali. Roh dalam kuburnya kena siksa. Roh juga di taman syurga. Roh juga di bawah arasy. Roh juga dalam 40 hari masih dalam rumahnya perhatikan ahli keluarganya. Macam mana tu? Tak tahu. Bagaimana hakikat roh, macam mana dia boleh berada di sana dan di sini, di sini, di sana, itu kita tak tahu. Dan ada riwayat pula mengatakan roh orang-orang baik disimpan di telaga Zamzam. Roh orang-orang jahat disimpan di telaga Barhut. Telaga Barhut ni dekat Hadramut di balik gunung Jabal Uhud, gunung Jabal Nabi Hud ya, di sana situ. Apa katanya zaman Nabi Hud tu orang-orangnya minta kaum Ad minta dia 2 bukti kenabianmu, maka satu keluarlah dari syurga iaitu apa? Sungai Nabi Hud yang depan makam dia, yang kita kalau pergi Hadramut sana kita mandi kat sungai itu semua tu di situ ya. Apa kemudian tanda daripada api neraka itulah telaga Barhut, letak di balik gunung sana. Katanya baunya busuk. Telaga Barhut tempat simpan roh orang-orang jahat. Tempat simpan roh orang jahat. Maka apa menjadi amal orang-orang dahulu ya. Kalau ada saudaranya meninggal dunia, maka pada malam nisfu Sya'ban dia pasang 2 orang. Satu di telaga Zamzam, satu di telaga Barhut. Serukan dia panggil. Wahai fulan, wahai fulan. Kalau di Zamzam senyap, nanti di Barhut ada nyaut. Kalau di Barhut senyap, nanti Zamzam ada nyaut. Bermakna tak di sini, di sini, tak di sini, di sini. Zaman Nabi SAW, orang-orang Hadramut datang nak ziarah, nak wufud pada Nabi, nak menghadap Nabi SAW, mereka bermalam dekat dengan telaga Barhut. Dan mereka kami dengar malam suara melolong-lolong. Baunya busuk tempatnya. Betul, sampai sekarang baunya masih busuk. Saya tak pernah ziarah ya. Apa dalam kitab fiqah kita jumpa ini dalam apa bab air-air yang makruh digunakan. Termasuk air telaga Barhut. Apa telaga Barhut ini ya. Apa mereka dengar suara melolong-lolong malam. Dia cerita dengan Sayyidina Ali. Saya bilang, oh yang dipanggil tu nama malaikat Zabaniyah, malaikat azab dalam kubur. Begitu telaga Barhut. Ini ada riwayat mengatakan orang putuskan silaturahmi tak masuk jannah. Kuburnya tak menjadi taman syurga, bahkan rohnya tu disimpan dalam telaga Barhut. Telaga Barhut tu untuk simpan telaga, untuk simpan roh orang-orang yang ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Telaga Barhut di Hadramut sana ya, di Hadramut. Allah. Sebut tentang Hadramut, kalau boleh nak pergi terbang sekarang juga, saya nak pergi terbang. Nak pergi Nabi Hud tu, kalau dari rumah saya dah sampai main road sebelah sana, jangan sebelah sini, pergi Sayun.
Sebelah sini terus saja. Terus sampai ke Inad. Sampai ke Inad dulu. Sampai ke Mishtah dulu. Nanti sampai ke Lisik. Kemudian sampai ke atas sekali Inad. Zirah Syekh Abu Bakar bin Salim kanan. Ini atas sendiri Qasam. Naik atas lagi. Dalam separuh jalan, cuma tempat perhentian dia lah kalau kita Eritam tu namanya. Ya. Sum nama tempatnya. Arti berhenti makan di situ. Dari Sum naik lagi terus, ada 2 simpang. Kalau ke kiri pergi ke Oman, ke kanan pergi ke Ziarah Nabi Hud. Dari kalau ke kanan terus lagi sampailah tempat-tempat badui-badui semua, nanti nampak kubah Nabi Hud atas bukit. Dari jauh nak nampak. Begitu. Tempatnya sunyi, sepi. Kalau tak ada orang, kalau setahun sekali baru mereka datang untuk ada munajat di situ. Sekali-sekali begitu ya. Ziarah Nabi Hud. Begitu negeri Hadramaut. Kalau pada rumah saya nak pergi Nabi Hud ni, perjalanan dalam 2 jam. Tengah-tengah desert begitu jalan begitu ya. Kalau kita pergi pagi-pagi dengan kawan-kawan takut panas, pergi pagi-pagi, lepas subuh pergi, nanti bawa bekal makanlah. Berhenti kat tengah-tengah jalan. Mana-mana berhenti, parking tepi tu desert, bentang tiko, makanlah apa-apa roti kita bawa ke, minum wedang kat tepi jalan begitu. Style orang sana lah. Begitu ziarah Nabi Hud alaihi salam. Ziarah Nabi Hud. Kalau dah musim panas, kisah panas-panasnya lah tempat tu ya. Habib Umar kalau ceramah sana dia bilang ini gunung-gunung menyaksikan kaum Ad dibinasakan oleh Allah Taala. Ini gunung-gunung. Nabi Hudnya dah wafat. Kaum Adnya dah tak ada. Gunung-gunung yang menyaksikan peristiwa itu masih ada lagi. Ini gunung-gunung pernah menyaksikan kaum Ad yang derhaka dibinasakan oleh Allah Taala. Gunung-gunung ya. Sekarang kita pula disaksikan oleh gunung-gunung datang di tempat yang sama tapi ibadat pada Allah Taala. Begitu ya. Kalau ada rezeki pergi Hadramaut tuan-tuan sekalian. Pergi sana tempat Hadramaut. Memang Nabi mengatakan tidak kamu dituntut untuk buat angkatan kecuali pada 3 masjid. Dan 3 masjid ni kena ambil berat. Yang lain tidak dilarang juga. Yang lain walaupun tidak diperintah tetapi tidak dilarang. Nabi sendiri pergi. Nak pergi malam Mi'raj kan Nabi mampir di sini. Mampir makam Nabi Ibrahim. Mampir makam Nabi Musa. Mampir tempat lahir Nabi Isa. Baitul Laham. Semua tu dia mampir semuanya itu. Ziarah tempat-tempat. Di sampingnya di situ Nabi ada bilang ziarahlah kubur. Kerana mengingatkan kamu pada akhirat. Semua tu masuk dalam perkara-perkara yang mengingatkan kita tentang akhirat. Apatah lagi kalau ziarah kerana niat orang alim, kerana niat nak cari i'tibar, kerana niat nak belajar, semua tu lebih-lebih lagi lah dituntut ya. Negeri Hadramaut.